as a coach kesihatan mental nak menyahut komunikasi dia tu, baik, apabila anda melakukan bla 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 lah, apabila anda melakukan keputusan anda itu, apa hasilnya kepada anda? Apa hasilnya kepada awak? Tuju pada tepat pada dia. Nanti dia akan bercakap. Ni. Dalam kes wanita tadi, macam awak tahu awak boleh selesaikan isu awak ni. Apabila saya merujuk kepada orang-orang pakar di luar. Bila dia guna perkataan merujuk kepada pakar tuan. Okey. Ini bahawa bila dia bercakap dengan kita dalam sesi coaching kesihatan mental, ini dia menunjukkan kepada kita bahawa dia merujuk kepada luar. Maksud eksternal. Jadi macam mana kita nak smoothkan bahasa dalam coaching kesihatan mental kita supaya match dengan dia? Gunakanlah okey. Baik. Awak sudah merujuk kepada pakar bla 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 bla. Gunakan balik titik rujukan dia yang luar itu ketika coach kesihatan mental sedang bercakap kembali pada dia. Eksternal. Okay? Clear? Boleh? Baik. Baik. Okay. Sebab titik rujukan dia banyak luaran. Okay. Contoh. Sumber-sumber luar lah. Sumber luaran dia. Cik Kim, kalau sumber-sumber luar tu bagi kita yang coach ni rasa tidak sesuai untuk masalah dia. Contohlah, macam mana? Oh, mak saya suruh saya, contoh. Mak saya suruh saya bercerai sebab mak saya tak suka suami saya tu. Bagi otak kita yang mendengar, ianya seperti tidak sesuai. Ingat ya, bila mengendalikan sesi coaching kesihatan mental, kesesuaian itu adalah di atas otak klien tersebut ketika itu. Bukan kita. Jangan jadi Pak Ustaz contoh kalau dia Pak Ustaz, Ustazah. Kalau orang tu datang, mak saya yang suruh saya bercerai kerana mak saya tak suka tak suka suami saya. Ustaz akan kata, mana boleh macam tu, mak awak suruh awak bercerai. Itu tak baik dalam agama. Tapi coaching kesihatan mental tak pergi ke arah itu. Coaching kesihatan mental, okey, baik. Mak awak yang suruh awak bercerai kerana mak awak tidak suka suami awak. Betul ya? Betul. Jadi, itu yang mak awak tak suka menantu dia. Jadi yang dia suka menantu yang macam mana dia suka sebenarnya. Ingat ya, bila kita dalam duduk aja as a coach kesihatan mental, kita bukan Pak Ustaz, kita bukan Pak Ustazah. Kita adalah stand coach kesihatan mental yang nak memahami apakah yang ada dalam kepala otak dia dan bahasa-bahasa pemikiran dia. Inilah yang dinamakan corak bahasa pemikiran diri klien. Bila dia lontarkan itu dalam diri klien, bila dia lontarkan itu adalah kebenaran pada otak dia. Benda yang betul bagi dia. Walaupun dalam side kita, kita tak boleh kata itu wrong, itu salah, tak boleh. Kalau kita kata, mana boleh mak awak, contoh coach kesihatan mental kata pula, mana boleh mak awak cakap itu, ini baik gugur jawatan sebagai coach kesihatan mental, jadilah ustaz, ustazah. Keluar hadis, fatwa semua keluar. Ini juga untuk melindungi kita daripada dipersalahkan semula kan? Ya, benar. Ya, betul.
Kena faham Cik Kim, dalam bahasa kalau mak ya, dia silakan. Dah. Kalau dia cakap mak saya suruh saya cerai sebab suami saya tak ada duit, bukan orang yang kaya, tak payah nak tanggung saya. Kalau saya tak ikut cakap dia, nanti dia kata saya anak dahaka. Macam mana kita nak buat? Okey. Betul apa mak awak sebut tu. Dengar baik-baik dengar baik-baik. Betul apa yang mak awak sebut tadi tu. Mak awak suruh awak bercerai kerana suami awak tak ada duit, tak ada harta, dan sekiranya awak tidak mengikut kata mak awak itu, dituduh dikatakan awak derhaka. Baik, derhaka tang mana sekiranya awak tidak mengikut apa yang mak awak kata? Apakah awak bahagia dengan mak ayah, apakah awak bahagia dengan kehidupan awak sekarang dengan suami awak yang tak ada duit, tak ada harta? Ada orang dia akan jawab, ya saya bahagia Cik Kim. Bagi saya dalam perkahwinan ada harta atau tidak itu soal nombor 10. Benda tu boleh dicari. Sekarang ni saya bahagia dengan hidup dengan suami saya kerana suami saya orang yang faham agama. Agak-agak engkau kalau dia cakap macam tu, Fatty dengan Tureda, terlopong tak engkau sebagai coach kesihatan mental? Jangan coach kesihatan mental, jangan sewenang-wenangnya bertindak ala-ala ustazah. Jangan menghukum lah gitu kan. Jangan jangan prejudis. Jangan prejudis. Dan nyatakan bukti, sebut pada dia. Sekiranya mak awak kata begitu, nyatakan apakah buktinya yang mak awak kata bahawa awak derhaka kepada mak awak kerana tak ikut ini. Awak kena faham dalam isu yang kritikal ini, dalam otak mak dia tu ada isu besar dalam hidup mak dia, unfinished business, yang nak dikaitkan pada seluruh ahli keluarga dia dan akhirnya menghancurkan hubungan anak-anak menantunya. Inilah yang dikatakan kederhakaan besar dalam keluarga. Siapa yang memulakan kederhakaan itu? Adalah ibu ayah, tak ada orang lain. Saya jumpa satu kes lepas saya buat sesi talk dekat Shah Alam tempoh hari. Seorang wanita tu datang, duduk menangis-nangis. Tomboy, menangis-nangis. Pasal apa pula menangis? Dia cakap, cerita pada saya, apa hal awak menangis ni? Saya baru, walaupun saya tomboy, saya kahwin juga, kata. Tapi baru saya bercerai dengan suami saya. Pasal apa? Atas mak saya. Mak saya minta cerai. Minta saya cerai dengan suami. Kerana suami tak ada harta. Oh, lepas tu, dia kata apa lagi? Kalau kau tak minta cerai, kau derhaka. Saya pun tanya, apa kaitan tak minta cerai dengan derhaka pada mak awak? Jangan guna sembarang-sembarang perkataan derhaka tu. Dan sebenarnya saya cakap terus dengan budak perempuan tersebut, yang derhaka bukan awak. Yang derhaka adalah mak awak. Mak awak akan dituntut oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat kelak. Kerana dia mencerai beraikan pertalian perhubungan. Dan inilah yang disukai oleh syaitan Dasim untuk meleraikan, menghancurkan kekeluargaan Islam. Senyap. Tu dia bisik kat saya. Dan ini juga yang sedang dijalankan oleh mak saya pada adik saya yang kedua. Adik saya baru berkahwin 6 bulan. Dia minta suruh cerai juga. Gila. Orang Melayu kita ni dah gila sebenarnya. Maaf kata. Oh, geram pula aku. Tapi memang betul tau. Rasa dia ada, betul lah kata Cik K, ada unfinished business tu. Unfinished business. Kalau mertua tu ada unfinished business dalam hidup dia dari kecil, dia akan membawa sampai